Hai, Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Hari ini saya akan bercakap sikit dalam slang Sarawak awak. Kita bertemu lagi di segmen Rhapsody Reality bersama dengan TNI Malaysia. Topik kita pada hari itu 8 September adalah kita adalah pendatang asing di bumi. Sekali lagi, kita adalah pendatang asing di bumi. Haleluya. Mesti kita orang pun bertanya-tanya, apa maksud topik ya sebenarnya nak? Okey, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita start. Tapi kami akan tukar lagi kelakar dalam bahasa Malaysia, okey? Ayat pembukaan kita adalah dari Yohanes 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia akan mengasihi miliknya sendiri. Tetapi kerana kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudari sekalian, pada zaman Esther, orang Yahudi menjadi selesa di sebuah negeri yang asing, iaitu negeri di mana mereka telah ditawan. Mereka menikmati kebebasan di negeri itu dan berasa tenang sehingga Haman, seorang lelaki yang berpengaruh tetapi sangat jahat di kerajaan tersebut, dan juga seorang yang rapat dengan raja, berusaha untuk menghapuskan mereka. Si pemaisuri, iaitu Esther, yang tidak menyedari kebencian dan usaha Haman untuk menghancurkan orang Yahudi, kemudian menerima pesanan yang menyentuh hati dari bapa saudaranya, Mordekai, tentang rancangan Haman yang jahat itu. Tanpa membuang masa, dia berusaha menangani masalah itu dan menyuruh orang di negeri itu berdoa dan berpuasa. Esther 4 ayat 16. Dan semestinya Tuhan telah mendengar doa mereka dan menyelamatkan mereka dari cengkaman tangan Haman yang jahat itu. Haleluya. Kadang-kadang kamu dapat menikmati kebebasan di bumi ini sehingga kamu lupa bahawa kamu berada di sebuah negeri yang asing. Kamu adalah seorang pendatang asing di bumi ini. Hal ini sudah berlaku kepada banyak orang. Mereka lebih fokus pada perjalanan berbanding dengan destinasi. Sesetengah orang Kristian menjadi leka, terbawa-bawa dan terganggu dengan perkara-perkara di dunia ini. Namun, Yesus berkata, sebab apakah untungnya bagi seseorang jika dia memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Markus 8 ayat 36. Saudara-saudari sekalian, tetapkan hatimu pada Tuhan. Biarkan hal-hal dari kerajaan mendorong dan memberi inspirasi kepada kamu untuk bertindak. Selamatkanlah jiwa-jiwa orang. Berjaga-jagalah dan berdoalah seperti yang Yesus telah suruh lakukan. Berdoalah untuk negaramu supaya Injil dapat disebarkan dengan lancar dan dijamah. Puji Tuhan. Ada negara-negara tertentu di mana Injil pernah berkembang bertahun-tahun yang lalu. Namun, pada hari ini, negara-negara tersebut tidak membenarkan Injil diberitakan dan semakin ramai orang Kristian mengalami penganiayaan. Apa yang telah terjadi? Jawapannya adalah mudah. Orang Kristian di negara-negara tersebut tidak melakukan apa yang Yesus telah suruh lakukan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Kita mesti ingat tujuan kita, iaitu tujuan kita berada di sini, dan ia hanyalah untuk sementara waktu. Saudara-saudari sekalian, kita adalah duta Tuhan yang diutus dari kerajaan syurgawi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang di bumi ini. Oleh itu, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah.
fikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 hingga 2. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku berasal dari atas dan aku tahu mengenainya. Peluang untuk pelayanan kini dibuka di seluruh dunia dan ucapan diberikan kepada anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus tanpa halangan dengan berkuasa dan efektif. Dalam nama Yesus, amin. Kalian boleh membuat renungan tambahan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16 dan Kolose 4 ayat 2 hingga 4. Kisah Permaisuri Esther ini adalah sangat menakjubkan. Tindakan Permaisuri Esther ini adalah sangat bijak dalam menangani masalah Haman yang jahat itu. Justru telah menyelamatkan orang. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, jangan lupa subscribe di channel kami dan sehingga kita bertemu lagi esok di TNI Malaysia. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.